Pemimpin pembangkang dan kerajaan melawat Ibu Najib. PKR kecewa, DAP dan Amanah cuba bawa Tun M. UMNO jadikan Perikatan Nasional kuda tunggangan, kata Kadir. Pembangkang semakin lantang, mahu Anwar berundur. Ibu kepada Ahli Parlimen Pekan Najib Razak, Raha Muhammad Noh, yang dalam keadaan tidak sihat dan berada di hospital, menerima kunjungan beberapa pemimpin negara hari ini. Dalam perkongsian di Facebook, Najib berafak sembah dan menjunjung kasih atas kunjungan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Selain itu, turut hadir berziarah adalah pemimpin politik dari kerajaan dan pembangkang, termasuklah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Bonda kurang sihat, ramai yang datang menziarahi bonda di hospital. Saya minta saudara-saudari tolong doakan agar bonda diberi kekuatan dan sembuh. Ini tempoh yang amat sukar dan berisaukan untuk kami sekeluarga, kata Najib di Facebooknya. Muhyiddin dan Anwar masing-masing turut berkongsi tentang kunjungan mereka di media sosial sambil mendoakan Najib dan keluarganya. Petang tadi, saya meluangkan masa menziarahi Tun Hajar Raha Tan Sri Haji Muhammad Noh di Pusat Perubatan Prince Court, Kuala Lumpur. Sama-samalah kita berdoa ke hadrat Allah SWT agar Tun Raha yang merupakan balu Perdana Menteri kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak, dan juga Bonda Datuk Seri Najib diberikan kesembuhan dan dipermudahkan urusan rawatan. Amin, kata Muhyiddin di Facebook. Melalui platform sama, Anwar pula berkongsi, saya dan Dr. Wan Azizah Wan Ismail sempat menziarahi bonda kepada Datuk Seri Najib Razak petang tadi yang kurang sihat, mendoakan agar bonda beliau lekas sembuh dan kembali diberi kekuatan insya-Allah. Seorang pemimpin kanan PKR menyatakan rasa kecewa dengan sikap beberapa pemimpin dalam kalangan sekutu Pakatan Harapan yang membelakangkan prinsip kerjasama gabungan pembangkang itu. Kekecewaan itu susulan kenyataan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu yang disifatkan sebagai bertujuan membawa semula bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Warisan Syafiee Abdal menyertai Pakatan Harapan dalam barisan pembangkang. Saya percaya kenyataan Lim dan Muhammad hari ini bertujuan membawa semula Dr. Mahathir dan Syafiee menyertai Pakatan Harapan dengan menjadikan pembangkang kalah undi belanjawan sebagai alasan. Namun, terdapat kegelisahan di kalangan PKR kerana perkara ini tidak pernah dibincang dalam mesyuarat Pakatan Harapan sebelum ini, kata pemimpin itu yang bercakap kepada Malaysia Kini dengan syarat namanya tidak didedahkan. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan bersama Lim dan Muhammad yang mengingatkan agar Pakatan Harapan tidak berharap kepada ahli parlimen dalam kerajaan untuk mengembalikan mandat yang mereka peroleh pada pilihan raya umum lalu. Sebaliknya, mereka berkata Pakatan Harapan wajar mencari persamaan dalam kalangan parti pembangkang untuk membentuk kerjasama lebih luas bagi menghadapi Perikatan Nasional. Terdahulu, mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang dijadual berlangsung di bangunan Parlimen dibatalkan dan belum ada tarikh baru ditetapkan. Pembatalan itu didakwa berkaitan dengan kenyataan Lim dan Muhammad. Mengulas lanjut, sumber itu berkata bahawa dalam mesyuarat Pakatan Harapan bersama Mahathir dan Syafiee pada 13 Jun, kedua-dua pemimpin itu mengisytiharkan mereka tidak akan hadir mesyuarat dengan Pakatan Harapan setelah tiada persetujuan menerima Mahathir sebagai calon Perdana Menteri. PKR menerima keputusan Mahathir dan Syafiee namun terus mengekalkan kerjasama dalam blok pembangkang. Saya antara yang menghadiri mesyuarat Majlis Pakatan Harapan dan saya boleh sahkan bahawa mereka membawa masuk semula Mahathir dan Syafiee tidak pernah dibincangkan selepas itu. Kenyataan Lim dan Muhammad juga dibuat ketika idea Grand Coalition atau gabungan besar dicanang walhal Pakatan Harapan masih lagi utuh sebagai gabungan yang kuat dan berfungsi. Hal ini jelas perbuatan bermain mata yang membelakangkan prinsip kerjasama Pakatan Harapan berasaskan percaya dan hormati, katanya. Sumber juga menambah bahawa Pakatan Harapan juga sedar usaha dalaman segelintir ahli parlimen muda dalam DAP yang mahu Anwar diganti dengan Syafiee atau Mahathir sebagai ketua pembangkang. Menurutnya, perkara ini sepatutnya dibawa ke dalam mesyuarat Pakatan Harapan dan dibincang untuk diputuskan, bukan dengan menyusun gerakan dengan membuat kenyataan menyalahkan Anwar apabila undian belanjawan kalah. PKR kekal dengan pendirian mengukuhkan Pakatan Harapan dan menolak perbuatan khianat. PKR juga yakin
usaha mengembalikan mandat wajib diteruskan dan didukung sesuai keputusan Majlis Pakatan Harapan dan keputusan ini tidak pernah diubah dalam mana-mana mesyuarat Pakatan Harapan. Tambahnya, dihubungi kemudian, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution mengesahkan bahawa mesyuarat dibatalkan atas beberapa perkara tidak dapat dielakkan. Dia turut mengakui terdapat keresahan di kalangan pemimpin PKR berhubung perkembangan terkini Pakatan Harapan. Ya, memang ada keresahan di kalangan pemimpin PKR berhubung perkembangan terkini di Pakatan Harapan. Walau bagaimanapun, saya jamin PKR akan tetap komited dengan Pakatan Harapan dan usaha mengembalikan mandat rakyat bersama Pakatan Harapan akan dipelihara, katanya. Walaupun Hayat Belanjawan 2021 selamat daripada digagalkan pembangkang dalam undian terakhirnya pada 15 Disember lalu, suhu politik dalam negara dijangka akan terus menggelegak dengan pelbagai pencaturan lanjut. Bekas penasihat media Perdana Menteri A. Khadir Jassin berkata, penyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mungkin melihat kejayaan belanjawan itu diterima adalah petanda bahawa kerajaan Perikatan Nasional sekarang kuat. Pada masa sama, katanya, penyokong Anwar pula tetap yakin bahawa undian belanjawan itu tidak sama dengan undi tidak percaya ke atas Muhyiddin. Bagi UMNO pula, kata bekas anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu, sesetengah pemimpin mereka akan terus berusaha mendapatkan apa yang terbaik dengan bermain kayu tiga di antara Muhyiddin dan pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Di pihak lain pula, sesetengah pemimpin UMNO, khususnya yang sedang menghadapi perbicaraan jenayah, akan terus bermain kayu tiga dengan Muhyiddin dan Anwar bagi mendapat the best deal berkaitan kes-kes mereka. Katanya dalam satu hantaran di media sosial, menurut A. Khadir, keutamaan UMNO sekarang ialah mahu kembali berkuasa melalui pilihan raya umum ke-15 nanti. Untuk itu, katanya, UMNO mesti membendung pengaruh Bersatu dan PAS dengan cara berbaik-baik dengan mereka, tetapi pada masa yang sama mensabotaj parti terbabit. Matlamat sepadu UMNO ialah menguburkan Bersatu dan menyekat PAS. Dengan Muhyiddin, UMNO sudah tahu kekuatan dan kelemahannya serta apa lagi yang boleh diperas ugut. Dengan Anwar, belum tahu, katanya lagi. Pun begitu, katanya, UMNO kekal berdepan dengan suasana suram selagi parti itu terus bergantung kepada pemimpin sekarang ketika mereka dianggap sebagai kleptokrat. Katanya ia mendorong pihak tertentu dalam UMNO untuk mendorong timbalan Presiden parti itu, Muhammad Hassan, untuk mengambil alih pucuk pimpinan. Belanjawan 2021 yang dibentangkan Kerajaan Perikatan Nasional dilihat menjadi peluang kepada pembangkang menyekat Muhyiddin dan kerajaannya selepas mereka berpakat menjatuhkan Pakatan Harapan pada Februari lalu. Pada masa sama, Anwar mengumumkan dia memiliki sokongan mencukupi untuk membentuk kerajaan baru menggantikan Perikatan Nasional. Bagaimanapun, ia tidak dapat dibuktikan setakat ini dan belanjawan pula diluluskan di Dewan Rakyat walaupun dengan kelebihan 3 undi saja. Undi itu juga sekali lagi menunjukkan tahap sokongan yang diterima Muhyiddin memang tipis dan kerajaan Perikatan Nasional akan terus dilihat tidak utuh. Kata A. Khadir, keadaan itu memang digemari pesaing Perikatan Nasional, khususnya UMNO. Ya, UMNO adalah yang dihadapan sekali dalam mengeksploitasi kelemahan kerajaan Perikatan Nasional. Sambil meraih faedah melalui penyertaan dalam kerajaan, UMNO sedang berusaha menyekat kemarahan Perikatan Nasional dan Bersatu dari dalam. Mereka menjadikan Perikatan Nasional kuda tunggangan, katanya. Di pihak Bersatu pula, kata A. Khadir, Muhyiddin kekal menjadi kambing korban yang menunggu masa untuk disembelih, atau dia sendiri sedang berkomplot untuk merampas UMNO dan kembali sebagai bos nombor 1 parti itu, katanya. Pakatan Harapan semakin bergolak dengan pemimpin pembangkang semakin lantang menggesa Anwar Ibrahim untuk berundur demi kebaikan gabungan itu. Ketua Pemuda DAP Sabah, Pong Jinzi, berkata Anwar gagal menunaikan janji untuk merubuhkan kerajaan baru sekaligus menjejaskan kredibiliti Pakatan Harapan. Pong yang juga adun luyang berkata janji Anwar untuk memperolehi majoriti kuat dan meyakinkan untuk menubuhkan kerajaan baru tidak berhasil. Janji Anwar bahawa beliau mempunyai majoriti kuat dan meyakinkan tidak menjadi, manakala cubaan untuk menubuhkan kerjasama dengan UMNO juga disangsi ramai pihak, kata beliau. Pong berkata, ramai pihak juga duka cita berikutan kegagalan Anwar memastikan Dewan Rakyat menolak belanjawan 2021 yang lemah dan tidak mampu membela rakyat. Semua ini menghakis keyakinan rakyat terhadap Pakatan Harapan. Ketua pembangkang diejek kerana tidak menunaikan janji, tambah beliau. Jika kita ikhlas mahu membina Malaysia 2.0, kita mesti memperjuangkan politik baru sekarang, kata beliau. Pong berkata, kegagalan Pakatan Harapan menyelesaikan kemelut kepimpinan akan menyebabkan pembangkang kehilangan sokongan. Pemimpin baru, dasar baru, pemikiran baru diperlukan, kata beliau. Dalam pada itu, Presiden APCO dan Ahli Parlimen Tuaran Wilfred Medis Tangau
turut meminta Anwar menghentikan politik nombornya, merujuk kepada cubaan Anwar memperolehi sokongan majoriti di Parlimen untuk menumbangkan kerajaan Muhyiddin Yassin. Beliau berkata, Pakatan Harapan harus menghentikan politik yang semata-mata memberi fokus kepada menawan Putrajaya kerana akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Sebelum ini, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu menggesa Anwar berhenti membuang masa dengan ahli parlimen kerajaan Perikatan Nasional Opportunis yang memperalatkan mereka. Dua pemimpin itu dalam kenyataan bersama berkata, Pakatan Harapan perlu menghadapi hakikat pembangkang memerlukan anjakan politik baru susulan kegagalan mereka menghalang belanjawan persekutuan diluluskan. Presiden Warisan Syafiee Abdal sebelum ini turut menegaskan pembangkang mempunyai perubahan kepimpinan jika tidak mahu kewibawaan dan sokongannya terjejas di kalangan rakyat. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.